Assalamualaikum dan salam sejahtera. Isu PRU15 tergempar kecoh. Mereka yang nak pilihan raya tergempar diadakan dan mereka yang tak nak pilihan raya tergempar diadakan bergaduh. Mereka kata hujung tahun akan banjir. Sama macam tiap-tiap tahun semenjak belum ada manusia di Malaysia lagi. Jadi sekira pilihan raya tergempar diadakan dalam sebulan dua ini, maka orang akan menghadapi kesusahan kerana banjir. Kalau tak ada pilihan raya pun, banjir juga. Kalau pilihan raya diadakan tahun depan, hujung tahun ni masih akan banjir. Jadi apa beza? Ada pilihan raya, tak ada pilihan raya, masih banjir. Dan rumah orang akan tenggelam, kereta akan tenggelam, rakyat akan menghadapi kesusahan oleh kerana banjir. Jadi, kalau ada atau tak ada pilihan raya, tak beza. Banjir masih datang, rakyat masih susah, rumah, kereta dan motosikal masih akan tenggelam. So, tidak ada beza di antara ada atau tak ada pilihan raya. Jadi hujah ataupun argument yang pilihan raya tak boleh diadakan kerana akan menyusahkan rakyat kerana banjir, rakyat masih akan susah walaupun tidak ada pilihan raya. Itu natural katastrofi tiap-tiap tahun dan selama saya duduk di Malaysia semenjak umur 6 tahun, memang tiap-tiap tahun, ujung tahun akan banjir. So, argument atau hujah yang tidak boleh mengadakan pilihan raya sebab banjir ini tak tepat. Dan geng, boleh katakan geng yang nak adakan pilihan raya ataupun geng bubar, betul dalam hujah mereka. Kita tak boleh elak banjir, macam mana pun akan banjir. Ada tak ada pilihan raya pun banjir. Lebih baik adakan pilihan raya. Ini geng bubar punya hujah. Jadi saya setujulah, logiklah benda tu. Kalaulah kita tak adakan pilihan raya, tidak akan banjir dan menasabah kita tidak adakan pilihan raya. Tapi sekira akan banjir anyway, what's the difference? Ada tak ada, makes no difference. So, hujah ini menang geng bubar. Geng yang nak adakan pilihan raya secepat mungkin. Hujah ni mereka menang. Dan sebab apa mereka nak adakan pilihan raya ataupun kita nak adakan pilihan raya secepat mungkin? Tak boleh tunggu banjir habis baru adakan pilihan raya. Tak boleh tunggu lagi 5-6 bulan. Kena 1 bulan ini juga atau dalam 1-2 bulan ini juga pilihan raya mesti diadakan. Sebab apa? Sebab kita nak kembalikan mandat rakyat. Secepat mungkin lagi baik. Kalau boleh besok lusa kita nak kembalikan mandat rakyat. Ini hujah dari geng bubar lah. Geng yang nak adakan pilihan raya cepat. So, kalau kita lewat 5 bulan, kalau kita lewat 6 bulan, tahun depan baru adakan pilihan raya, maka ini menafikan hak rakyat Malaysia untuk memberi mandat mereka kepada kerajaan. Sekarang kerajaan tidak ada mandat. Mereka kata kerajaan ni kerajaan pintu belakang tanpa mandat rakyat mengikut mereka geng bubar atau geng yang nak adakan pilihan raya tergempar. Dia kata kerajaan ini kerajaan pintu belakang. Ini bukan kerajaan yang menerima mandat rakyat. Kita kena serah balik kepada rakyat untuk memberi mandat kepada rakyat untuk menentukan kerajaan yang mana mereka nak. Kerajaan baru yang mana. Jadi, kalau kita tidak mengadakan pilihan raya dan kita menafikan mandat rakyat, maka ini tidak mengikut the spirit of democracy, iaitu tidak mengikut kehendak demokrasi. Demokrasi bermakna rakyat menentukan kerajaan. Kita beri mandat kepada rakyat untuk pilih
kerajaan. That is demokrasi. Kalau kita tak adakan pilihan raya, kita tak beri rakyat mandate untuk pilih kerajaan, maka kita ni menolak hak rakyat, kita ni tidak menghormati demokrasi. Jadi, untuk demokrasi, kalau kita susah sikit, rakyat susah sikit, susah dari segi ekonomi teruk, rakyat tak cukup makan, banjir, rumah rakyat tenggelam, kereta tenggelam, rakyat menghadapi kesusahan, itu tak penting. Yang penting demokrasi. Kalau rakyat menghadapi kesusahan dari segi ekonomi lah, banjir lah, tak makan lah, rumah tenggelam, air lah, that's okay. Oleh kerana yang penting is demokrasi. Tengok di Ukraine. Rusia nak bagi mandate kepada rakyat untuk memilih Ukraine ni nak duduk bersama Rusia sebagai satu wilayah di bawah Rusia, ataupun Ukraine nak merdeka, kebebasan dari Rusia. Jadi Rusia serang Ukraine untuk membebaskan Ukraine dan memberi pilihan kepada rakyat Ukraine. Rakyat Ukraine ni nak duduk di bawah negara merdeka, atau rakyat Ukraine nak duduk di bawah Rusia sebagai satu wilayah di dalam Rusia. Jadi rumah mereka kena bom, hancur. Ada yang satu bandar jadi debu. Dah tak ada rumah tinggal. Ramai mati, kena bunuh. Bukan saja askar, tapi orang tua, orang perempuan, budak-budak, hospital kena bom. Rumah anak yatim kena bom. Macam-macam penderitaan mereka menghadapi. 5 juta rakyat Ukraine menjadi pelarian, refugee. 5 juta. Jadi the cost is very high. Maknanya penderitaan mereka ni dengan begitu ramai mati, 5 juta pelarian, rumah hancur jadi debu. Ini untuk mandate rakyat. Sebab Rusia nak beri pilihan kepada rakyat Ukraine untuk memilih. Nak negara dalam bentuk apa? Negara bebas atau negara duduk di bawah Rusia. Ini mandate rakyat. Jadi orang Ukraine kalau tengok, dan bukan Ukraine saja, merata dunia. Di Yugoslavia dulu, Bosnia, Serbia, di Afghanistan, di Yaman, di Timur Tengah, banyak mana negara tu, huru-hara, orang mati sampai beribu-ribu, orang jadi pelarian sampai berjuta-juta, semata-mata kerana mandate rakyat. Jadi geng bubar atau geng yang nak adakan pilihan raya tergempar, PRU 15 tergempar, mereka hanya nak menghormati mandate rakyat. Mereka nak serah balik mandate kepada rakyat untuk memilih kerajaan. Ini bukan lagi bom rumah, suruh rakyat Malaysia berjuta-juta jadi pelarian. No. Tak ada orang mati seorang pun, tak ada orang susah seorang pun, tak ada satu rumah pun tak roboh atau hancur kena bom. Hanya suruh menghadapi masalah mungkin tak dapat makan sekali dua, tu je. Ekonomi teruk dan duit yang sepatut dibelanja untuk membantu rakyat, 2-3 bilion, 4 bilion tu, duit tu kena dibelanja untuk pilihan raya. Jadi dalam 2-3-4 bilion tu belanja untuk pilihan raya, dan mungkin ini akan menyebabkan rakyat tak ada duit, menyebabkan ada rakyat mungkin terlepas makan untuk sehari dua. Tapi demi untuk mandate rakyat, untuk demokrasi, maknanya tanggunglah itu kesusahan itu. Banjir, ekonomi teruk, tak ada duit nak beli makanan, is a small issue. Banding dengan negara lain, ambil contoh Ukraine misalnya. Jadi demokrasi dan mandate rakyat ni lebih penting dari kesusahan yang kita menghadapi. Dan kesusahan itu small problem. Problem banjir, problem ekonomi, problem tak cukup makan is not a big issue. Yang penting, yang utama
ialah pilihan raya diadakan supaya mandat boleh dikembalikan kepada rakyat dan rakyat memberi hak mereka untuk memilih kerajaan yang mereka nak. Sekiranya mereka masih pilih kerajaan yang sedia ada, kalau mereka masih undi untuk kerajaan yang sekarang, tak apalah. Sekurang-kurangnya, ini dibuat melalui mandat rakyat. That is what's important. Jadi kita kena faham, geng bubar ni, atau geng yang nak adakan pilihan raya tergempar, apa matlamat mereka? Matlamat mereka ialah untuk menegakkan demokrasi, menghormati demokrasi, untuk kembalikan mandat kepada rakyat, bagi mandat kepada rakyat untuk pilih kerajaan yang mereka nak, dan terimalah sikit saja kesusahan dari segi ekonomi dan juga banjir yang bukanlah begitu serius kalau dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Ukraine. Itu sajalah yang perlu kita ambil tahu. Dan janganlah kita ni buat yang ekonomi dan banjir ni serius sangat sampai tak boleh nak adakan pilihan raya tergempar. Assalamualaikum. Salam sejahtera.